Terima kasih Datuk Timbalan Negeri Pertua. Saya merujuk kepada perkara 1 subkurungan 2 di mana menteri diberikan kuasa untuk menetapkan tarikh berkuat kuasa undang-undang ini dan juga mana-mana bahagian dalam rang undang-undang ini kalau diluluskan sebagai akta. Yang saya nak bangkitkan di sini ialah Datuk yang di-Pertua bahawa saya menyokong matlamat dan tujuan akta ini, tapi saya berlainan pendapat dengan rakan-rakan yang lain tentang isu kecakapan dan konservasi tenaga. Saya lebih cenderung kepada kerajaan melaksanakan ataupun cuba mencapai matlamat akta ini dengan melalui polisi dengan izin carrot and stick dari approach daripada menjadikannya satu undang-undang. Kerana undang-undang ini menjadikan satu perkara yang tidak salah dari segi moral, menjadikannya satu kesalahan jenayah. Yang dalam undang-undang dikatakan kesalahan malah prohibita. Ini berlainan dengan kesalahan jenayah yang lain yang dikatakan sebagai kesalahan malah inse, seperti merompak, membunuh, mencuri, yang tindakan-tindakan tersebut adalah salah dari segi moral. Kerana hendak dijadikan undang-undang, terdapat elemen paksaan dan di bawah bahagian Roman numeral 9 dan 10 rang undang-undang ini. Dan itulah saya harap apabila menteri melaksanakan undang-undang ini, jangan jadikan semua ketidakpatuhan itu satu kesalahan jenayah. Ruang mesti diberikan untuk pematuhan undang-undang ini. Jangan anggap rakyat ini orang yang berjenayah apabila sesuatu pematuhan itu tidak ditepati dengan sepenuhnya. Yang kedua, akta ini menambah kos kepada pengguna tenaga yang akan kerana mereka mesti mematuh syarat-syarat yang dinyatakan dalam undang-undang ini. Dan antaranya ialah undang-undang ini memerlukan pengguna mengaji seorang pengurus tenaga, seorang lagi juru audit dan juga membina bangunan mematuhi syarat-syarat dalam akta ini dan undang-undang kecil yang akan digubah. Saya hendak mendapat penjelasan daripada kerajaan berkenaan dengan perkara berikut. Siapakah yang layak menjadi pengurus tenaga dan juru audit yang berdaftar? Iaitu bahagian 3. Sudahkah kita ada pengurus dan juru audit yang mencukupi? Dan sudahkah kita ada institusi latihan di bahagian 8 yang berdaftar yang diberikan kuasa eksklusif untuk melatih pengurus tenaga berdaftar? Soalan saya ialah kerana peruntukan eksklusif ini bagi saya tidak baik. Mana boleh ada satu-satu institusi latihan yang hanya diberi kuasa untuk melatih sesuatu dalam sesuatu bidang. Jadi adakah persoalan yang timbul ialah adakah yang menjadi satu kesalahan mana-mana institusi ada orang yang memberi latihan kepada mana-mana orang tentang kerja-kerja seorang pengurus tenaga berdaftar yang dinyatakan di bawah Seksyen 5(2) ini. Yang Berhormat Gulong. Saya akhir sekali. Adakah menjadi kesalahan jika seorang pengurus tenaga berdaftar melatih pembantunya? Adakah pengurus itu tidak boleh melatih orang lain? Hanya pembantunya mesti pergi ke institusi berkenaan untuk dilatih. Jadi saya harap kalau boleh dipindah seksyen ini yang memberikan eksklusiviti kepada institusi untuk melatih pengurus tenaga. Terima kasih.